Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel saya ini. Dan saya harap kawan-kawan di luar sana sehat semua. Dan hari ini saya tidak membahaskan tentang banyak isu, yaitu isu yang paling agak sensitif juga lah. Tapi kalau saya tidak rungkaikan di sini, nanti ramai yang di luar sana pula tidak tahu kan. Apalagi ini melibatkan satu organisasi yang besar. Nah, saya selalu dengar yang beginilah daripada luar sana, bubarkan saja PKR itu. Tapi saya pun dah lama menyimpankan hasrat untuk nak buat videonya. So hari ini saya punya kesempatan untuk buat. So saya nak cerita lah tentang isu ini. Minta maaf ya kawan-kawan sebelumnya. Saya tahu ramai yang fanatik, munafik, emosional, dan negative thinking. So saya tidak mau bila saya sebut perkataan parti ini melenting banyak. Tapi saya nak beritahu satu, bila saya buat satu video tuh mesti ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu maksudnya ada yang menang, ada yang kalah. Kenapa pihak-pihak yang seperti UMNO, seperti PAS, saya terus sebut ya nama ya, kenapa mereka ini selalu salah di mata saya, dan kenapa PKR, DAP, dan Amanah ini selalu betul di mata saya. Sebenarnya bukan ada niat untuk saya nak memperbetulkan 3 parti ini dan 2 parti ini tidak betul. Bukan. Karena mereka yang melakukan kesilapan, saya sebagai rakyat seharus tegur. Tujuan saya buat video ini itu. Oke, bila saya masuk ke part itu, ada juga yang tanya, kenapa kau ni memihak pada sebelah pihak? Sekarang nih, kenapa ternampak seperti itu? Karena satu perkara ini berlaku. Karena saya buat video ini setelah kemenangan pihak UMNO dan Barisan Nasional. Dan apa yang mereka lakukan setelah kekalahan ini tadi, mereka terbongkar. Jadi saya buat video ini berpandukan cerita itu. Bukan saya berpandukan kepada ini. Jadi tidak ada jalan kalau saya mengatakan dia baik. Saya tidak boleh nak membuatkan sesuatu yang tidak baik jika betul memang tidak baik. Jadi itu yang kita harus nilai. Oke, saya nak mulakan di sini. Kenapa puak-puak ini hendak sungguh PKR ini dibatalkan saja? Jawapan ringkas dan paling mudah. Senang untuk membuli parti lain, yaitu parti mana? Parti DAP. Karena parti DAP ini banyaknya Cina di dalam. Itu saja jawapan paling mudah. Tidak payah mereka berdolak-dalik. Ini adalah permainan politik dari atas untuk ke bawah, dimomokkan ke orang bawah dia supaya benda ini akan terjadi. Bomlah PKR itu tutup. Saya tidak mengatakan DAP bagus, tetapi ini saya akan cerita sebentar ya. DAP ini. Oke. PKR ini tutup. Tidak ada lagi di muka bumi Malaysia nih. Tinggallah DAP. Amanah masih sangat lemah. Saya tidak katakan Amanah itu lemah, tetapi kekuatan dia masih baru lah. Parti yang setahun jagung senang ceritanya. Habislah. DAP dipijak aja lah, dipijak macam apa macam tu. Sebab mainkan isu perkauman habis. Maka ini sangat bahaya. Orang yang cerita benda ni, kalau nak merasakan sakitnya tak, kau masuk tentera. Supaya korang tahu. Masuk tentera, belajar. Apa yang jadi pada KL suatu masa dulu, mungkin yang duduk membebel dalam ni, kerusuhan kaum berlaku, kamu tahu tak berapa sakitnya? Yang sakitnya siapa? Rakyat. Anggota keselamatan sakit. Paling sakit siapa? Jalan terakhir antaranya tentera lah. Jangan jadi rakyat yang memang tidak tahu apa-apa. Saya walaupun saya macam ni, saya masih tahu daripada kamu yang suka duk komen tak tentu hala.
Nak komen di bawah ini pun sebut nama pemimpin pun tidak menulis dengan betul. Ada hati nak jadi cyber trooper tai kucing. Oke, berbalik ke situ lagi. Jadi inilah motif mereka, pemimpin mereka ini. Supaya PKA ini tutup, mereka membuli parti yang agak-agak ada perkauman. Tetapi mereka tidak sedar, mereka sendiri perkauman. Saya berapa kali saya nak kata, UMNO apa tidak perkauman ke? PF PAS tidak perkauman ke? Adakah PAS tu bangsa-bangsa lain boleh masuk? Adakah UMNO bangsa lain boleh masuk? Macam mana kamu nak masuk ke Sabah Sarawak bawa parti ini? Dan pemimpin parti sendiri pun kadang-kadang saya dengar menjijikkan cerita dia. Nak merendahkan negeri Sabah dan Sarawak kadang-kadang. Minta maaf lah, saya termasuk ke Sabah dan Sarawak sebab politik ini satu Malaysia. Mereka kadang tidak sedar yang dikorek duit yang untuk membuat pembangunan Malaysia ni datangnya daripada Sabah dan Sarawak banyak. Ingatlah MA63 tu. Kalau anda yang tidak tahu tentang MA63 tu, belajar tu. Malaysia ni ada kerana ada Sabah dan Sarawak tau. Jangan main isu perkauman, jangan main isu negeri. Sangat berbahaya. Ini kalau pihak kerajaan kita tidak memantau perkara ini dengan baik akan datang, tidak mustahil Malaysia akan jadi masalah. Jadi jangan macam tu. Jangan suka main isu perkauman. Walaupun satu kaum ini kuat, ada lagi kaum lain nanti akan jadi kuat. Jadi satu pertelagahan yang susahnya, government pun akan susah. Karena di dalam government kita ni bercampur aduk manusia tahu. Pihak keselamatan kita bercampur aduk nih orangnya. Bukannya satu kaum saja. Yang sekarang ni dekat government biasa ni tidak apa. Yang akan membantukan Malaysia bila ada sesuatu masalah nanti, tentera dengan polis. Dalam tentera dan polis ni, dah berbagai kaum ada tahu. Ini nih yang mastermind ni akan yang ni. Macam mana tu? Nak berpihak pada siapa tu nanti? Jangan kita nak memainkan isu perkauman dalam politik yang sangat kotor. Yang memulakan ke orang. Lepas tu kamu jual DAP. Jual ini, jual itu. Saya tak kata orang DAP itu semua baik. Banyak juga yang mainkan isu perkauman. Karena siapa yang mulakan? Kamu orang yang mulakan. Lepas tu kamu putar belitkan alam. Bila saya kata macam ni, semua melenting. Tapi tidak sedar, orang lain juga punya perasaan, punya hati untuk nak berkata. Macam tu. So saya tidak nak merungut panjang-panjang tentang pasal ni. Sepertinya merungut lah, tapi bukan merungut. Tapi saya nak menguraikan isu. Jangan bercerita tanpa batas yang kita tidak pahami. Kalau nak pun komen ke bawah tu, untuk saya nak reply komen tu, lebih baik komen yang munasabah. Saya akan reply dengan munasabah lah. Tapi kalau komen di bawah ini, di bawah saya punya video yang tidak ada value sama sekali, tidak ada harga sama sekali komen tu, saya delete lah, buat apa? Lepas tu nak suruh saya reply. Reply apa? Seperti apa jawapannya? Nak di-reply. Baik, saya reply budak tadika punya cerita. Okey ya? Tapi begitulah. So saya harap jangan sampai mainkan isu-isu yang tidak bagus. Saya begitu berharap Malaysia ini aman. Bila aman, maju, jadi kita ni dapat peluang pekerjaan dengan baik. Pelabur asing kan masuk. Kita jangan ambil yang buruk negara orang, kita ambil yang baik. Kita ambil contoh Singapura. Jadi apa yang Singapura buat kepada rakyat dia, apabila negara dia dah maju, dapat benefit yang sangat baik. Saya bukan nak promosikan Singapura pula, tapi itu hakikat. So saya harap kawan-kawan di luar tu faham. Kita nak fanatik sekalipun, kalau kita nak menegakkan satu benang basah,
ya tidak berasas apa yang akan jadi. Bila nanti kamu sekarang dapat benefit daripada apa yang kamu buat dengan memfitnah orang, dengan membuat sesuatu yang tak betul, kamu daripada pihak kamu sendiri memang dapat benefit. Saya tidak cerita rasuah atau apa, tapi maksudnya saya ceritalah ini benefitnya kamu dapat. Tapi ke anak cucu cicit kamu nanti, kepada saudara mara kamu nanti, mereka yang akan dapat susah. Dapat susah itu maksudnya apabila negara kita ini musnah. Oke? Yang hari ini kamu buat itu bukan memberikan satu gambaran akan datang. Yang hari ini saya memberikan satu gambaran pahit kepada generasi akan datang dan kepada pemimpin akan datang, serta satu dunia melihat. Kita banyak negara tetangga yang melakukan rasuah yang sangat kejam dulu. Pemimpin mereka pun akhirnya sudah tiada di dunia, pun isunya masih dimainkan sampai hari ini, diceritakan sampai hari ini. Jadi Anda jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kenangannya itu tidak ada yang manisnya. Oke, saya tidak nak beletel. Saya harap kawan-kawan paham di sana. So, ini saja yang saya dapat nak cerita kepada kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan paham. Oke, sekian dari saya. Oke, thank you.